Tetapi bila dah ton ditiup sangkakala, tak ada orang datang. NGO pun tak ada, persatuan apa pun tak ada datang nak bantu. Ustaz-ustaz pun semua nak selesaikan hal masing-masing. Sampaikan para rasul yang termasuk dalam kategori ulul azmi sekalipun, tatkala mereka diminta untuk memberikan syafaat kepada orang lain di padang mahsyar, mereka pun menyebut nafsi, nafsi, ya Allah selamatkan saya dulu, selamatkan saya dulu. Kecuali satu orang insan saja, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim tentang kitab Asy-Syafa'atul Uzma, syafaat yang agung yang disediakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, iaitu dia akan turun padang membantu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal ghala' wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sairil biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Saudara, apa khabar? Syukur kehadirat ilahi sekali lagi dapat kita dipertemukan di dalam program Minda Imam Besar Kuliah Duha Perdana. Kita membahaskan sebuah kitab yang begitu baik sekali, iaitu kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan juga Kiamat, atau kitab terjemahan daripada kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah karya Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi, seorang ulama besar berasal dari Cordova, Spanyol. Namun beliau banyak merantau dan akhirnya dia meninggal dunia di Mesir pada tahun 671 Hijrah. Seorang ulama yang begitu tersohor sekali, khususnya dalam bidang tafsir. Beliau menyusun satu kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran setebal 20 jilid. Alhamdulillah, program kita seperti biasa dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Alhamdulillah, hari ini 28 hari bulan Oktober tahun 2020 bersamaan 11 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, dan kita masih lagi berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala internasional. Dan tanpa kita sedari, sejak pada Mac yang lalu, hari ini genap 224 hari kita berada dalam tempoh kordon saniter ataupun suasana nak pembersihan, membersihkan daripada segala wabak ataupun pandemik ini. Dan secara khusus juga kita sedang berada pada hari ke-140 pelaksanaan PKPP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang telah pun bermula pada 10 Jun dan akan berakhir pada 31 Disember nanti. Jadi kita baru hari ke-140, ada tinggal 64 hari lagi untuk nak dihabiskan PKPP ini. Dan hari ini rakan-rakan kita di Kuala Lumpur, di Putrajaya, di Selangor, di Sabah, Bawah Bayu, mereka kembali menjalani Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun Conditional Movement Control Order, yang mana perancangan asalnya CMCO ni akan bermula daripada 14 sampai 27 Oktober. 27 Oktober. Tetapi kemudian telah dilanjutkan lagi selama 14 hari dan akan berakhir
pada 9 November 2020, dan selepas 9 November mereka kembali semula kepada RMCO ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Dan kita sekali lagi mendoa dan mengharapkan supaya masyarakat akan terus mengamalkan norma-norma dan juga kelaziman baharu dalam kehidupan seharian dan berusaha sedaya upaya untuk mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Dan ini adalah peranan kita bersama, dan penularan jangkitan COVID-19 ini boleh berlaku sekali lagi gelombang yang seterusnya andai kata kita leka ataupun mengambil mudah saranan-saranan arahan yang telah diberikan. Baik, kita sambung membincangkan kitab kita. Bagi yang ada kitab, kita nak bahaskan bab yang kedua, bab zakrul nafakh tsani lil ba'th fi sur. Bab tiupan sangkakala, iaitu ditiup sebanyak 2 kali. Ini muka surat 278 bagi yang ada kitab. Pertama, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Apakah yang dimaksudkan sebagai sangkakala? Sangkakala ini kalau ikut kepada pemahaman mudah, sangkakala atau orang panggil sangka. Sangka ini sejenis alat tiup yang dibuat daripada cengkerang ataupun kerang, cangkang kerang orang panggil. Macam kalau kita tengok kartun Crocs misalnya, dia punya family Croc tu tiup itu dipanggil sebagai sangka ataupun sangkakala. Asalnya sangkakala ini daripada bahasa ataupun perkataan Sanskrit, iaitu shankha. Shankha ni tiupan cengkerang yang ada kaitan dengan pemahaman doktrin di dalam agama Hindu-Buddha. Dia beza tempat, beza cara sebutan. Gujarati, Tamil, Telugu, Oriya, Bengali, dia ada cara sebutan lain. Ada panggil dusuk, sangka, cangku, sengham, sangha, shangha. Tapi bila dah lama-lama, kita panggil sangkakala. Jadi alat tiupan inilah yang dinamakan sangkakala, akan ditiup. Sangka itu ditiup secara berkala, iaitu bunyiannya berkala. Sangkakala. Bong. Senyap sekejap. Lepas tu dia ada pula tempo yang lain. Bong. Jadi itu dia panggil sangkakala. Dia tujuan dulu orang meniup sangkakala ini untuk nak kumpul askar, untuk nak berperang, sebagaimana yang dicatatkan dalam sastra Hindu kuno Mahabharata, itu disebutkan sangkakala. Selain itu juga sangkakala ini atau sangka ini ditiup dalam upacara puja, dan dia ada kaitan dengan dewa-dewi tertentu, Vishnu, Lakshmi, Ganesh dan macam-macam lagi. Jadi ini secara bahasa lah, itu yang kita panggil sangka ataupun sangkakala. Baik, itu dalam bahasa Arab dia tak panggil sangkakala, dia panggil sur. Wa yauma yunfakhu fis sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa kullun atau dakhirin. Dan ingatlah ketika hari ditiup sangkakala, wa yaumu yunfakhu fis sur, ditiup sangkakala itu, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikecualikan oleh Allah. Dan semua manusia akan datang menghadap Allah dakhirin, dengan merendah dan tundukkan diri kepada Allah. Ini surah An-Naml ayat 87. Jadi bahasa Arab panggil sur. Kalau bahasa Hebrew, Ibrani, mereka panggil sofar. Sofar ni dia tanduk yang ditiup semasa majlis Rosh Hashanah dan juga Yom Kippur. Yom Kippur ni perayaan besar lah orang Yahudi. Dan dalam eskatologi Kristian, mereka juga ada pemahaman khas tentang sangkakala ini. Kalau tuan-tuan, puan-puan yang selalu scroll, belayar di dalam YouTube, dulu pernah tular di dalam YouTube video berkenaan tentang strange sounds heard around the world, iaitu bunyi-bunyi aneh yang direkodkan di seluruh dunia. Itu banyak video-videonya dalam internet, khususnya dalam YouTube, orang kongsikan. Ada video ditajuk Strange Apocalyptic Sounds Worldwide. Mana orang rakam dari tingkap bilik, dengar bunyi yang pelik daripada langit. Bong. Lalu tersebarlah di dalam WhatsApp group. Ada yang mengatakan, oh ini tanda-tanda kiamat. Apa lagi, konon pada bulan Januari hari itu berlaku bunyi macam trumpet
di langit di kawasan Rusia, di Eropah, di Amerika Tengah dan juga di Kanada. Tetapi kalau kita rujuk kepada puak-puak yang tak percaya Tuhan, atheist ini, mereka kata itu bukan bunyi sangkakala, tapi itu bunyi HAARP, HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, iaitu satu alat yang kena mengena dengan alat sains dan teknologi untuk mengkaji lapisan ionosfera. Jadi ini pendapat-pendapat yang begitu banyak. Sebab itu dalam Christian eschatology, the first 6 trumpets are used to serve as a wake-up call to the sinners on earth and a call to repentance. Dia orang Kristian, mereka percaya bahawa sangkakala itu akan bertiup sebanyak 7 kali. Itu pahaman mereka. Jadi 6 itu mungkin yang sedang berlaku sekarang. Sebab itu tak keterlaluan kalau kita kata yang upload dan juga yang suka memviralkan, menularkan berkenaan tentang strange sounds heard around the world ini, kebanyakannya adalah daripada non-Muslim ataupun orang bukan Islam. Jadi kita bagi orang Islam, ini tak ada kena-mengena dengan kita. Dan kita respect lah, ini eschatology Christian. Mereka pahaman akidah mereka. Dan disebutkan dalam Matthew chapter 24 verse 31. And he will send his angels with a loud trumpet call. And they will gather his elect from the four winds, from one end of the heavens to the other. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru bumi, dari hujung langit ke satu hujung langit yang lain. Artinya mereka sangat percaya kepada sangkakala ini. Detailnya dalam Book of Revelation of the New Testament. Itu kita hormatlah pandangan mereka. Tapi bagi kita orang Islam, no such thing. Tidak ada bunyi-bunyi yang strange apocalyptic sounds ini yang akan berlaku di dunia sekarang ini. Ini tidak ada. Baik. Berkenaan ditiupnya sangkakala ini, makna asur dalam bahasa Arab secara etimologinya atau secara bahasanya, dia adalah sejenis benda, iaitu al-qarn. Qarn ni maknanya tanduk. Sebagaimana hadis daripada Abdullah bin Amir, qala a'rabiyun ya Rasulullah masuru, qal qarnun yunfakhu fihi. Kata sahabat, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sur itu apa? Tiupan sangkakala itu apa? Jawab Nabi, ianya adalah tanduk yang akan ditiup. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan juga Abu Daud. Jadi tiupan itu disebut sebagai qarn ataupun menggunakan tanduk. Qarn ni sebab itu yang kita pernah ceritakan semasa musim pertama minda Imam Besar. Kita cerita tentang Zulqarnain. Qarn, dia ada 2 tanduk. Tanduk itu untuk digunakan untuk meniup. Lepas itu ada satu kisah menarik di dalam internet. Agensi Angkasa Amerika Syarikat ataupun NASA kononnya telah menemui satu trompet sangkakala yang bakal digunakan oleh malaikat Israfil. Jadi ada sejenis alat yang merupakan sebahagian daripada program ataupun misi NASA untuk melihat kosmologi. Ini ilmu disiplin tentang nak study tentang sifat alam semesta. Jadi dia buat satu alat Wilkinson Microwave Anisotropy Probe atau WMAP. Alat ini untuk buat kerja-kerja observasi terhadap alam semesta. Jadi dia mengatakan alat ini adalah trompet, sama macam trompet yang akan digunakan oleh malaikat ketika hari nak kiamat nanti. Kita tak terimalah sebab dalam pandangan Islam sangkakala ni bukan trompet. Ini jelas ya, perlu garis bawahkan. Tak ada kena-mengena dengan trompet sebab kita Nabi jelas menyebut sangkakala itu adalah tanduk, bukannya trompet. Jadi kalau ada orang mengatakan macam tiup trompet pom 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 pom, itu fahaman dalam eskatologi Kristian. Dalam fahaman kita tanduk. Baik. Bagaimanakah istilah syariat? Kata para ulama, sangkakala ini adalah sesuatu yang malaikat Israfil telah memasukkannya ke dalam mulutnya. Iaitu malaikat Israfil telah pun siap untuk meniup sangkakala itu dan dia sedang menunggu bila untuk dititahkan bagi meniup sangkakala tersebut. Maknanya dia on call, ready 24/7. Seolah-olah
tanduk itu sudah pun ada pada bibir dia, hanya tunggu masa nak tiup saja. Baik, itu dalam satu hadis kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna wastama'al idhna mata yu'maru bin nafkhi fayanfukhu. Nabi pernah bercerita, kata Abu Sa'id Al-Khudri, macam mana aku nak senang hidup di dunia, nak gembira, ketawa siang malam pagi petang, sedangkan dalam keadaan sekarang pemegang sangkakala, iaitu Israfil lah, telah pun memasukkan tiupan itu ke dalam mulutnya dan dia memasang pendengaran, wastama'al idhna mata yu'mar bin nafkhi fayanfukhu, dan dia sedang memasukkan alat tiupan pada mulutnya dan memasang pendengaran untuk mendengar bilakah perintah untuk meniup alat tersebut. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi disebutkan dalam hadis ini, Nabi cerita bahawa Israfil sudah pun meletakkan tiupan itu pada mulutnya. Kalau bayangkan mulut lah pada tiupan itu. Sebab itu dalam kitab membahaskan tentang nama malaikat yang menjadi bertanggungjawab untuk meniup sangkakala ini. Dan di antara dalil yang menunjukkan secara jelas bahawa malaikat yang diberi tugas untuk meniup sangkakala adalah Israfil. Ada dua hadis yang digunakan sebagai sandaran. Pertama, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ia adalah hadis yang panjang dan juga masyhur tentang peniupan sangkakala. Disebutkan, innallaha ta'ala munzu khalaqas samawati wal ard khalaqas sura fa'atahu Israfila fahuwa wadi'uhu ala fihi. Sesungguhnya Allah semenjak daripada penciptaan langit dan bumi, Allah juga pada ketika itu menciptakan sangkakala dan dia telah berikan kepada Israfil, dan Israfil telah pun meletakkannya di dalam mulutnya. Hadis riwayat Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya dan juga At-Tabrani dalam Al-Mutawallad. Namun bercerita tentang hadis ini dalam Fathul Bari dan juga tafsir Ibn Katsir ketika menghurai surah Al-An'am ayat 73, para ulama ahli hadis yang merupakan jago di bidang hadis seperti Bukhari, Ahmad, Abu Hatim Ar-Razi, Amru bin Ali Al-Fallas, Ibn Katsir dan beberapa orang yang lain menghukumkan hadis ini adalah hadis lemah menurut penilaian mereka. Apa sebab lemah? Ini agak teknikal. Kerana dalam sanad ada perawi yang lemah, namanya Ismail bin Rafi'. Jadi hadis ini diterima tetapi statusnya agak lemah. Ada hadis yang kedua, iaitu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, Jibrilu an yaminihi wa Mikailu an yasarihi wa huwa sahibu sur, yakni Israfil. Jibril berada di sebelah kanan, Mikail ada sebelah kiri, sedangkan dia yang di tengah adalah pemegang sangkakala, iaitu Israfil. Hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Baihaqi. Cuma hadis ini juga ada beberapa isu teknikal. Dalam Fathul Bari, Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahawa sanad-sanad di dalam hadis Ibn Abbas ini ada sedikit perlu diperhalusi. Tapi bagaimanakah ijma' para ulama? Baik, kata Imam Al-Qurtubi, tuan kitab kita, ulama kami mengatakan umat-umat telah bersepakat bahawa yang akan meniup sangkakala namanya adalah Israfil, dan yang disebutkan dalam kitab kita. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah mengatakan yang masyhur bahawa pemegang sangkakala adalah Israfil. Itu sebagaimana disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Jadi kita peganglah kepada pahaman ini. Daripada dulu pun kita sudah mengetahui dan menghafal bahawa nama peniup sangkakala ini adalah malaikat Israfil. Dan ada satu cerita, ini cerita wallahu alam, tidak ada sandarannya tetapi menarik untuk kita ambilkan iktibar. Ada satu kisah saya pernah dengar dalam satu syarahan semasa di Mesir dulu. Diceritakan bahawa malaikat ni besar-besar. Malaikat semua besar-besar. Jadi Jibril AS sendiri adalah malaikat yang besar. Dia punya kepaknya saja, sayapnya saja, satu pelepah bulu sayapnya boleh tutup bumi.
Satu sayap itu boleh tutup bumi. Mana besar Jibril ni? Besar. Tapi Nabi tanya, ada tak yang lebih besar lagi daripada Jibril? Jibril kata ada. Yang lebih besar lagi adalah malaikat Israel. Israel ni punya besar. Saya ni satu pelepah boleh tutup bumi. Dia punya pelepah boleh tutup saya. Besar lagi lah. Besar lagi. Dia tanya lagi, ada tak lebih besar pada Israel? Ada. Siapa? Israfil yang tiup tanduk ni atau sangkakala ni. Tara mana besar dia? Israel tadi besar dah. Dia punya sayap boleh tutup saya. Saya punya sayap boleh tutup bumi. Israfil ni punya besar. Israel nak terbang daripada mulut dia ke hidung dia ratusan tahun baru sampai. Ini cerita lah, wallahualam. Tak sempat kita nak mencari autentiknya cerita ini, tetapi menarik untuk dibahaskan dan ada munasabahnya. Sebagai malaikat yang bertugas meniup sesuatu pasti memerlukan fizikal yang besar dan nafas yang panjang. Ialah meniup announcement, bukan satu benda yang senang. Baik, Tuan kita membahaskan berapa kalikah sur ataupun sangkakala ini ditiup. Baik, ada beberapa pandangan. Ada yang mengatakan 3 kali akan ditiup. Dan pandangan ini semua adalah pandangan yang menggunakan dalil-dalil yang kuat. Pertama dia panggil tiupan al-faz'u, iaitu tiupan pertama ini syok, nak bagi terkejut saja. Wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atau dakhirin. Dan ingatlah ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah, terkujatlah segala yang di langit dan segala yang di bumi. Ini surah An-Naml ayat 87. Jadi tiupan pertama tu nak bagi dia bzz, pong, terperanjat. Oh mak engkau. Itulah sebagai contoh. Tiupan yang kedua, kata para ulama, tiupan as-sa'iq, iaitu tiupan kali kedua ni dia matikan semua. Ini anak cucu cicit kita lah yang di hujung zaman nanti, umur panjang kita mati semua dah agak masa itu. Jadi pong, mati semua. Dan tiupan yang ketiga adalah tiupan al-qiyam, tiupan bong, untuk membangunkan balik yang semua dah mati sejak daripada zaman Nabi Adam. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi. Mana mati sekala yang ada langit dan bumi, kecuali yang dikendaki Allah. Siapa yang Allah kendaki supaya tak mati? Malaikat lah. Malaikat kalau tak mati, siapa nak buat kerja? Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba faizahum qiyamun yanzurun. Tiup kali ketiga, mereka semua berdiri menanti keputusan masing-masing. Surah Az-Zumar ayat 68. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini adalah pendapat tuan kitab kita. Kata dia tiupan tu bukannya 3 kali, tapi 2 kali sahaja. Iaitu dia ringkaskan sajalah, benda tu lebih kurang saja, iaitu tiupan al-faz'u sebagai awal, penutupnya as-sa'iq. Maknanya itu dia buat sekali arung saja. Lepas tu tiupan yang kedua adalah tiupan bangkitkan balik. Saudara-saudari sekalian, ingatlah ketika sangkakala itu ditiup oleh malaikat, akan berlaku peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan. Akan berlaku peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan untuk kita lihat ketika itu. Sebab itu kalau kita dah ditakdirkan Allah sudah mati, bersyukurlah ketika itu, kerana tak perlu melihat dahsyatnya muka bumi ini ketika sangkakala ditiup. Dalam Quran disebutkan bahawa diberikan beberapa gambaran tentang suasana alam ini apabila tiupan ini dimulakan. Pertama, bumi akan digoncangkan. Gunung ganang hancur lebur, jatuh berantakan. Bayang kita duduk Kuantan.
Kita menengok Bukit Ubi, Bukit Sekilar tu hari-hari, Bukit Setongkol. Hari ditiup sangkakala, rata semua. Orang Kuantan boleh nampak berserah, direct. Bukit semua dah tak ada. Rata. Bumi ni bergoyang, macam bergoyang, umpama apa ya, gempa bumi. Imam Ibn Kathir rahimahullah mencatatkan di dalam kitab An-Nihayah, di antara peristiwa yang akan terjadi sebaik saja ditiup sangkakala adalah bumi digoncang-goncangkan dan penghuni bumi akan digoyangkan ke kanan dan ke kiri. Sebagaimana direkodkan dalam firman Allah. Pertama sekali, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Maka apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi keluarkan segala benda-benda yang dikandungnya selama ini, dan manusia bertanya ketika itu, malaha, apa hal jadi begini? Kenapa ni? Cuba cek dalam website kokok, dalam CCPPRC ada beritahu, dalam laman web Majlis Keselamatan MKN ada tak nyatakan apa punca kita jadi begini? Malaha, apa hal ni? Cuba tengok dalam Facebook kokok ada orang update status. Orang akan jadi, ngapa awak lagu ni? Bapa jadi gini? Malaha. Gambaran yang kedua Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Hai manusia, kata Allah Ta'ala, takutlah kamu kepada aku. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah kejadian yang dahsyat. Syai'un azim, benda yang sangat dahsyat. Yaumu tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ketika hari goncangan itu berlaku, kamu akan melihat wanita yang menyusu anak-anak mereka mencampakkan anak mereka kerana begitu takut. Bayangkanlah. Wa tad'u kullu zatin hamlin hamlaha, dan wanita-wanita yang sedang hamil gugur semua kandungan mereka kerana begitu takut dengan goncangan bumi ini. Wa taran nasa sukara, dan kamu melihat manusia berjalan seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara, sebenarnya mereka bukan mabuk, mereka tidak pening, tetapi ingat azabku ketika itu sangat keras. Surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Gambaran yang ketiga Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Apabila terjadinya hari kiamat, terjadinya kiamat itu jangan kau ragui dan jangan kau sangkal. Kejadian itu akan merendahkan satu golongan manusia dan mengangkat darjat satu golongan manusia lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, gunung-gunung dihancur luluhkan rata sehancur-hancurnya, fakanat haba'an mumbassa, maka jadilah seperti debu yang berterbangan. Surah Al-Waqi'ah ayat 1 sampai 6. Jadi debu semua selepas berlakunya tiupan sangkakala. Itu yang pertama, bumi digoyang-goyangkan, kata ulama. Yang kedua, selepas tiupan sangkakala ini, kata ulama, langit akan pecah berkeping-keping seperti siling yang pecah, kerpam, retak-retak jatuh. Langit
yang kita pandang selama ini. Bintang-bintang yang berkelipan di angkasa saling berjatuhan. Cahaya bulan sudah menghilang. Matahari dan bulan sudah duduk sekali. Mereka sudah bergabung, matahari dan bulan. Dan peristiwa-peristiwa ini akan terjadi sejurus sebelum kiamat. Dan ini semua adalah diceritakan sendiri oleh Allah, bukan rekaan Nabi dan para ulama. Allah rekodkan dalam surah At-Takwir, Al-Infitar dan juga Al-Insyiqaq. Baik itu bagi tuan-tuan yang ada kelapangan masa, buka Quran, carilah At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Nabi SAW pernah sebut, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Siapa-siapa yang nak memvisualkan, mentajalikan, melihat dengan mata hati peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat nanti, rajin-rajinlah membaca surah At-Takwir, surah Infitar, surah Al-Insyiqaq. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis 3 surah ini kalau baca, kita akan nampak kiamat itu depan mata. Amalkan 3 surah ini, Al-Insyiqaq, At-Takwir, Infitar dan Al-Insyiqaq. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, selepas saja tiupan sangkakala itu dilakukan, Allah akan menggenggam bumi dan melipat langit. Gulung macam gulung kapet, kita lipat sejadah, digulungkan, dilipatkan langit ini. Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 67. Wal ardu jami'an qabdatu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan ketika bumi seluruhnya digenggam oleh Allah Ta'ala dan langit digulungkan dengan kekuasaannya, maha suci dan maha tinggilah Allah itu daripada apa yang disekutukan. Surah Zumar ayat 67. Bagaimana Allah menggenggam bumi, itu bukan masalah kita untuk fikirkan. Genggam macam ni, itu bukan masalah kita. Yang penting Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Ketika itu, bumi yang sebesar-besar kita rasa hebat sangat. Duduk di bumi ni luas, naik ke terbang, pusing dunia macam-macam. Allah genggam begitu saja. Dan langit dilipat. Mana nak tutup kedai? Tutup kedai. Itu ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi pernah menyebut, yaqbidullahu al-arda wa yatwi as-samaa'a biyaminihi thumma yaqul ana al-malik ana al-jabbar aina mulukul ardi aina al-jabbaruna aina al-mutakabbiruna. Nabi cerita Allah akan menggenggam bumi ini dan akan melipat langit dengan tangan kanannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Kemudian Allah akan bertanya, Anal Malik, aku adalah raja segala raja. Anal Jabbar, akulah maha memaksa. Maka Allah Ta'ala tanya, Aina mulukul ardi, hei, mana pergi raja-raja di muka bumi? Keluar sekarang. Ini raja segala raja datang, King of the Kings. Ainal Jabbarun, mana orang-orang dulu hidup suka memaksa orang mengikut peraturan dan macam-macam undang-undang? Mana pergi orang ni? Mana yang suka memaksa ini? Ainal mutakabbirun, mana orang yang dulu sombong dengan pangkat, kekuasaan, kedudukan, jawatan, pingat, selempang dan macam-macam lagi? Mana yang sombong-sombong dulu? Ini raja segala raja, kata Allah Ta'ala. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Yang penting Nabi sebut, yaqbidullahu al-arda wa yatwi as-sama' biyamini. Tuhan genggam bumi dan lipat langit menggunakan tangan kanan. Sekali lagi, ini hadis jangan kita bayangkan tangan kita ke tangan mak kita ke, tak payah bayang. Ini simbolik nak menunjukkan tutup kedai. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata ulama, ketika berlakunya tiupan sangkakala itu, tak kala ditiup saja, segala hubungan nasab akan terputus. Kerana dahsyatnya peristiwa-peristiwa yang terjadi bila dah
tengok langit jatuh berkeping-keping, bukit ubi gunung semua rata, orang jalan pun dah tuyuh hayang, bumi bergoyang-goyang, ibu hamil, tergugur semua anak yang tengah menyusu letak anak tepi lari. Dalam keadaan itulah terputuslah hubungan nasab sesama manusia. Bapa sudah tidak mampu menolong anaknya. Anak tidak mampu lagi menyantuni mak bapaknya. Suami tak dapat lagi nak menolong isterinya seperti biasa. Sebagaimana seorang isteri juga nanti takkan mampu lagi melayani suaminya seperti biasa. Masing-masing ketika itu, kata ulama, mereka sudah berlepas diri dan nak mencari keselamatan untuk diri sendiri. Kita musim-musim PKPP, PKPB ni, walaupun suasana bagaimanapun kita berada, kita masih family first, mengutamakan keluarga. Itu ramai orang bila nak diisytiharkan darurat macam-macam lah sebelum ini, mereka fikir family dulu. Ada yang nak smuggle family keluar daripada kawasan, hantar balik kampung, sanggup naik lori roti lah, lori ikan sebab korang sikit diperiksa dalam sekatan jalan raya. Mereka nak selamatkan keluarga. Ada yang ada duit sikit dah pergi ke supermarket, pasar raya, beli 2-3 troli barangan untuk family. Tapi apabila ditiup sangkakala ini, diri kita dulu, family selamat maju jaya. Bayangkan kalau kita masa itu ada anak-anak kecil, terpaksalah tinggalkan. Sebab kita menganggap awak kecil, tak apalah, awak selamat, Tuhan akan santuni anak-anak kecil. Ni abah ni tak tahu apa cerita. Adakah ini hanya anganan? Tidak. Disebutkan Allah dalam Quran. Gambaran yang pertama, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila ditiup sangkakala, maka takkan ada lagi pertalian keluarga dan nasab pada hari itu, dan tidak ada di kalangan mereka itu saling tanya bertanya. Wala yatasaalun. Dah tak tanya lagi dah. Sekarang ni tanya khabar. Kita di Kuantan, rakan-rakan kita di Selangor wilayah, di Kuala Lumpur Putrajaya, di Sabah sedang PKPB, kita tanya khabar lagi. Bagaimana kau bah? Okey bah kau? Okey kau bah? Di Kota KK sana, di Tawau sana. Okey bah? Kita tanya khabar mereka. Rakan-rakan kita, saudara mara, abang kakak kita di Selangor, di Shah Alam, di Kuala Lumpur. Macam mana? Ngah, long, de, okey. Budak-budak, anak-anak saudara semua bagus. Tapi apabila tiupan sangkakala itu berlaku, wala yatasaalun, mereka takkan saling tanya-tanya lagi lah. Mu, aku. Surah Al-Mu'minun ayat 101. Gambaran yang kedua, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi. Dan apabila datang suara yang memekakkan telinga, iaitu semasa tiupan sangkakala, maka hari itu manusia lari dari saudaranya, manusia lari dari ibu bapanya, manusia lari dari isteri dan anak-anaknya. Walikulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu seorang akan disibukkan dengan urusannya sendiri. Surah Abasa ayat 33 sampai 37. Dahsyat sekali. Teringat saya satu perbahasan para ulama ketika membahaskan tentang berpisahnya kita dengan sanak saudara kita, keluarga kita yang tersayang ketika ditiupnya sangkakala itu. Ada yang berbincangkan, adakah kita nanti akan terus berpisah dengan keluarga kita, tak berjumpa dah sampai bila-bila? Mana tiup sangkakala, pon, anak kita yang duduk dengan pengasuh, kita tak akan jumpa dah sampai bila-bila. Bye-bye. Abah tak akan dapat pergi ambil awak tengah hari ni dah. Anak yang di sekolah, bye-bye lah, kita tak akan ambil dah anak kita tengah hari ni.
Bagaimana isteri kita di tempat kerja, petang kan kita tak balik sekali dah. Ni adalah perjumpaan yang terakhir. Adakah begitu? Ini ada dibahaskan oleh ulama. Baik. Kata para ulama, semasa kejadian itu memang kita akan bercempera, berpisah. Isteri di tempat kerja, selesai cara dia. Kita di tempat kerja, kita kalau kebetulan berlaku hari Ahad, tahanlah. Kita duduk di rumah. Lepas tu kalau kiamat, menurut pendapat yang masyhur, berlaku hari Jumaat, kita bukan negeri Melayu tak bersekutu. Negeri Melayu bersekutu ni dia kerja hari Jumaat. Kalau negeri tak bersekutu, Johor, Kedah, Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, selamatlah dia hari Jumaat duduk di rumah. Jadi kalau kiamat pun dia duduk sekali. Kita ni hari Jumaat kerja, seorang di pejabat SUK, seorang di pejabat Majlis Perbandaran. Kita berpisah sementara, tetapi kata ulama, kita akan dipertemukan balik dengan syarat kita ni adalah keluarga syurgawi, keluarga reti bahasa yang ikut kehendak agama. Dalilnya Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman yang diikuti oleh zuriat keturunannya dengan keimanan, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim, kami akan himpunkan zuriat keturunan itu di dalam surga. Surah Tur ayat 21. Inilah yang kita hendakkan. Berpisah sekejap, abah kita pisah sekejap dengan anak, nanti kan kita jumpa balik. Jumpa berapa ribu tahun lagi tak tahulah, tapi adalah reunion. Nah, ini kita ucap terima kasihlah pada sekelompok malaikat sebenarnya. Ini ada satu kelompok malaikat, kata ulama, mereka memang mendoakan supaya kita dapat kumpul dengan keluarga kita. Siapakah malaikat-malaikat ni? Malaikat pemikul arash. Dia arash ada 8 tiang, dia kerjanya pikul arash. Kata malaikat arash ni lebih besar daripada malaikat yang lain. Ialah dia pegang foundation. Dalam Quran surah Ghafir ayat yang ke-8 Allah merekodkan, Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, masukkanlah orang-orang ini ke dalam syurga Adnin yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Masukkanlah mereka itu wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Masukkanlah mereka ke dalam syurga dengan ibu bapa mereka, dengan isteri-isteri mereka serta seluruh keturunan mereka. Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Allah Ta'ala pun berkenan semua orang yang baik-baik dia boleh dikumpulkan dalam syurga. Ini syukur nikmat. Ada pernah ditimbulkan perbahasan, kalau isteri yang kematian suami, dia nanti dipertemukan di akhirat atau di syurga dengan suami dia yang mana. Contoh dia kahwin baru misalnya, 10 tahun lepas suami meninggal sakit jantung ke apa ke, 10 tahun dia hidup bersendirian, alhamdulillah temu jodoh, kahwin lagi. Kahwin baru tak ada lama kiamat misalnya. Jadi dia akan dikumpulkan dengan suami yang mana. Ini juga dibahaskan oleh para ulama. Jadi kata para ulama, seorang isteri akan dikumpulkan di akhirat bersama suaminya yang terakhir di dunia. Suami yang terakhir. Jadi siapa suami yang kita kahwin ni, yang bersama dengan kita last sebelum kita mati atau sebelum kiamat, yang itu akan dibangkitkan. Itu nak faham mudah. Mana kalau kita nak faham bahasa mudah, Saloma dulu dia kahwin dengan A.R. Tompel, lepas tu kahwin dengan P. Ramlee. Jadi dia nanti dibangkitkan di padang mahsyar, jumpa di akhirat dengan A.R. Tompel ataupun P. Ramlee. Dengan P. Ramlee lah, suami yang terakhir. Suami dia yang terakhir. Dalilnya adalah, pertama kata ulama, seluruh isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dinikahi oleh orang lain kerana mereka tetap nak menjadi isteri Nabi di akhirat. Pernah dulu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dia pernah melamar, meminang Ummu Darda.
Ummu Darda ni isteri kepada Abu Darda. Masa tu Abu Darda meninggal dunia habis iddah orang Pinang dia. Jadi kata Ummu Darda, minta maaf, suami saya pernah mendengar satu hadis Nabi menyebut, ayyuma imra'atin tuwfiya anha zawjuha fatazawwajat ba'dahu fahiya li akhiri azwajihi. Mana-mana wanita yang tinggal mati oleh suaminya, lalu wanita itu nikah sekali lagi, maka dia menjadi milik suami yang terakhir. Ini dalam silsilah as-sahihah ada disebutkan riwayat ini. Dan kata Ummu Darda, sedangkan saya tak inginkan pengganti kepada Abu Darda. Kepada puan-puan jangan pula tepuk dahi, sudahlah ustaz, ngapa baru tahu hari ni? Saya ni dalam hati nak jumpa balik dengan arwah suami. Fikir sekarang ni dah kahwin baru pula dah guna gaya. Gini, ini pendapat ulama saja. Nanti puan-puan dah alam akhirat, orang baik-baik semua boleh masuk surga. Buat permohonan saja. Surga ni minta apa pun dapat. Nasi lemak pun dapat kalau nak. Ini kan pula, ya Allah boleh datangkan suami saya. Saya sebenarnya saya dapat, insya-Allah benda boleh aja boh. Benda boleh aja. Itu gambaran keluarga akan berpisah. Dan kata ulama juga, gambaran yang ketiga Allah sebutkan dalam Quran, antara pemimpin dengan pengikut juga akan dipisahkan. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Ketika ketua-ketua atau yang berhormat, menteri-menteri yang menjadi ikutan itu berlepas diri dari para pengikut dan penyokong fanatiknya, sedangkan kedua-dua pihak ketika itu melihat betapa ngerinya azab seksa, dan ketika itu putuslah hubungan di kalangan mereka. Surah Al-Baqarah ayat 166. Nih pemimpin yang kita nak angkat jadi pemimpin, kita sembah, kita hormat, cium tangan, kita sanggup mati kerana dia. Tapi ketika tiupan sangkakala, bye-bye yang berhormat. Yang berhormat pun kata bye-bye penyokong-penyokong sekalian. Mu, aku. Surah Al-Baqarah ayat 166. Kesetiaan tak berbelah bagi sudah tidak ada artinya kalau sudah ditiup sangkakala. Dan yang keempat, yang terakhir, kata ulama, yang akan dipisahkan juga adalah tidak ada pertolongan apa pun yang boleh kita cari. Yauma la tumliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Ketika itu tidak ada seorang pun berdaya untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu mutlak milik kekuasaan Allah. Surah Al-Infitar ayat 19. Sekarang kita susah, ada orang tolong. NGO datang membantu, ustaz-ustaz tertentu datang bawa lori, bawa bulldozer, bawa JCB, backhoe, bawa macam-macam, beras, topeng, macam-macam mereka akan sudi menghulurkan bantuan. Tetapi bila dah ditiup sangkakala, tak ada orang datang. NGO pun tak ada, persatuan apa pun tak ada datang nak bantu. Ustaz-ustaz pun semua nak selesaikan hal masing-masing. Sampaikan para rasul yang termasuk dalam kategori ulul azmi sekalipun, tatkala mereka diminta untuk memberikan syafaat kepada orang lain di padang mahsyar, mereka pun menyebut nafsi, nafsi, ya Allah selamatkan saya dulu, selamatkan saya dulu. Kecuali satu orang insan saja, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim tentang kitab Asy-Syafa'atul Uzma, syafaat yang agung yang disediakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, iaitu dia akan turun padang membantu kita. Inilah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersempena dengan peringatan Maulidur Rasul yang akan diadakan mulai malam ini dan hari-hari yang seterusnya, marilah sama-sama kita banyakkan selawat, ingat pada Nabi, pelajari lagi sirah dia, hafal hadis-hadis dia, mengambil barakah sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kepada satu insan teragung
yang berusaha untuk bela umatnya daripada dunia sampai akhirat. InsyaAllah dalam suasana kekalutan hari sangkakala ditiup, masih ada insan yang akan menenangkan kita dan mententeramkan kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu perbincangan dan sembang-sembang kita pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, mari kita menadahkan tangan berdoa. Moga majlis kita pada hari ini mendapat restu dan redha daripada Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau masih di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.